Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gang. It's your brother Abepik. Oke, gang, kembali lagi bersama Abepik. Oke, kali ini kita akan berkongsi cerita seram lagi bersama korang semua. Dan kisah seram ini aku rasa korang pun pernah dengar aku, sebab ramai juga YouTuber yang pernah cerita pasal cerita ni. Dan cerita apa korang anggap? Itu adalah kisah Nora Atakaka. Oke, gang, sebelum kita start, aku ingin ucapkan terima kasih untuk korang yang selalu support aku, yang selalu berada di channel aku, dan yang selalu tekan like di button. Oke, gang, jom kita start sekarang. Kita layak intro dulu. Okey, kisahnya bermula macam ni. Nora Atakaka adalah seorang penyanyi tradisional di negara Kuwait. Negara Kuwait di apa? Negara Arab lah, di kawasan Timur Tengah, betul tak? Nora Atakaka ni dia seorang penyanyi tradisional untuk majlis-majlis perkahwinan macam ni, dan dia agak popular juga kat tempat dia kat Kuwait ni. Famous juga dan biasanya di tempat dia pergi menyanyi ataupun tempat dia datang untuk majlis perkahwinan ni, majlis-majlis orang kaya biasanya, sebab di kalangan orang-orang kerabat, datuk atau macam tu, lebih kurang macam tu. Dan dia agak popular di kalangan artis-artis dan wartawan-wartawan di sana, kat Kuwait sana. Dan kisahnya bermula macam ni. Tiba-tiba ada satu masa tu, tiba-tiba Nora dan tim dia Nora ni, dia satu tim kumpulan dia. Atakaka tu bukan nama dia. Atakaka tu adalah nama band dia, sebagai penyanyi tradisional untuk majlis perkahwinan. Lebih kurang macam tu lah, penghibur majlis keramaian. Dan dalam tim dia ni, aku tak silap aku buat research, ada lebih kurang 9 orang. Ada lelaki, ada perempuan, campur macam tu lah. Dan pada suatu ketika tu, di hari dia macam holiday lah, macam lebih kurang kita hari ni off untuk apa-apa persembahan, tiba-tiba dia dapat call daripada seorang makcik tua. Itulah bermulanya kisah untuk Nora Atakaka. Dan kita start sekarang. Okey, Nora ni seorang penyanyi tradisional, dan tiba-tiba pada satu masa tu dia inilah bersara semata-mata, sedangkan dia dah ada banyak lagi tempahan untuk melakukan nyanyi untuk majlis perkahwinan orang-orang sana lah. Dan masa dia nak bersara tu, dia macam tiba-tiba sangat, dan dia cancelkan semua persembahan dia untuk selepas itu seterusnya, sebab memang tiba-tiba mengejutkan waktu dia bersara ni. Lepas tu ada satu masa tu orang pelik lah, sampai viral kat semua media kat sana, kat TV apa semua, sampai viral lah. Dan kes ni berlaku pada tahun 2010 tak silap aku, 2010. Sampai viral tu, ada seorang wartawan cuba hubungi dia, tak dapat. Cuba hubungi PA apa semua, dia tak dapat, semua tak dapat. Last ni wartawan ni ada dapat nombor Nora ni, memang nombor personal dia dari seseorang. Dia pun try hubungi Nora. Dalam masa yang sama, ramai lagi wartawan cuba hubungi Nora, tapi memang Nora tak layan. Dan kebetulan pada hari tu wartawan ni, seorang wartawan ni nama apa tak tahu, aku tak pasti nama dia. Aku letak nama dia apa, Khalid, nama samaran, bukan nama sebenar. Khalid ni cuba call Nora, dan dia dapat. Dan dia mula-mula tu Nora macam tak terima, macam tak nak untuk buat interview apa semua untuk temuduga. Tapi lepas kali pujuk apa, banyak kali juga dia pujuk apa semua, dan akhir sekali alhamdulillah Nora setuju untuk ditemuduga, tapi dengan satu syarat. Temuduga ni secara tertutup, dan sekali harus datang ke rumah Nora, bukan Nora pergi kat public apa semua, tak. Dan
Nora pesan satu lagi, untuk interview ni hanya boleh rekod suara je, tanpa, dan tak boleh rekod gambar, hanya boleh rekod suara. Dan wartawan dia pesan kepada Khalid tak boleh sokok tambah apa-apa cerita dan tak boleh kurangkan apa-apa cerita. Nak betul-betul apa yang dia cerita, yang Nora ni cerita. Okey. Dan keesokan harinya Khalid pun buat keputusan untuk pergi ke rumah Nora. Setibanya Khalid di sana, rumah Nora ni agak besar agak sebab dia orang macam artis, lebih kurang artis penyanyi tradisional ni, orang berduit juga. Rumah mewah, rumah banglo. Dan Khalid ketuk pintu, kup 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 kup, dan pintu pun dibuka, tapi bukan oleh Nora, oleh pembantu Nora. Dan dalam rumah tu tak silap Khalid cakap lebih kurang ada 3-4 orang yang bersama Nora dalam rumah tu. Tapi masa Khalid masuk ke dalam rumah Nora tu, Khalid dah rasa pelik. Dalam masa dia melangkah tu, dia dah Khalid ni dah terpelik dengan keadaan rumah Nora. Sebab di keliling rumah dia, di dinding-dinding rumah dia penuh dengan ayat Al-Quran, Yasin apa semua, di tapak-tapak kat dinding. Dan si Khalid ni pun dapat jumpa Nora. Dan di sinilah bermula segala cerita, segala duka, segala sengsara. Dan sebab apa dia bersara, si Nora ni bersara. Okey, kita sambung cerita. Zas. Dan cerita pun sudah bermula. Si Nora pun cerita kepada si Khalid dengan hanya menggunakan satu rakaman video, audio sahaja. Nora tak nak rakaman video, dia nak audio sahaja, dan tak perlu tokoh tambah apa daripada cerita dia, dan tak boleh dikurangkan sedikit pun daripada cerita dia. Ceritanya bermula macam ni. Macam di awal tadi aku cerita, aku cakap Nora dapat call dari seorang makcik tua. Di hari diorang tengah bercuti, hari rehat diorang lah, hari off day diorang. Tiba-tiba call tu, makcik tu call dan merayu kat Nora untuk buat persembahan di majlis perkahwinan anak dia. Dan Nora pun balas dengan cakap, hari ni memang dia off, staff dia semua, ahli tim dia semua off, semua sedang rehat, ada bercuti, ada pergi balik kampung apa semua. Lepas tu makcik tu pun merayu juga, merayu sampai merayu. Si Nora ni pun sebab dah mak dengan makcik dia pun jadi lembut hati. Kebetulan pula makcik tu cakap anak dia ni memang peminat nombor 1 Nora. Kalau Nora tak datang, memang dia akan hampa ataupun stres, ataupun panggil apa, hampa, kecewa lah kalau Nora tak datang ke majlis tu. Makcik tu cakap lah. Lepas tu Nora pun tak tahu nak buat apa. Last dia termakan juga dengan pujuk rayu si makcik tu tadi. Dia pun terima. Dan Nora tanya bila majlis tu. Dan makcik tu cakap hari ini dan malam ini pukul 10 malam baru start. Nora macam terkejut lah, apa 10 malam ni start. Sebab dia pun start lah, ahli kru dia pun semua tak ada. Jadi dia fikir-fikir, dia cakap okey makcik, nanti apa keputusan saya call balik. Macam tu makcik tu pun balas memang dia macam berharap sangat kan boleh si Nora ni dan tim datang untuk meraihkan majlis perkahwinan anak dia. Dan selepas tu Nora pun cuba kontak semua ahli tim dia, kru semua. Dan adalah 2 atau 3 orang yang tak dapat datang. Yang datang semua 6 orang atau 7 orang je, termasuk si Syam ni. Syam ni nama perempuan, bukan lelaki. Sahabat rapat dengan si Nora ni lah. Jadi mula-mula tu ahli tim Nora ni macam tak nak macam sebab hari kan dah cuti, tapi tiba-tiba pula nak ada show apa semua, macam terkejut macam tak nak, macam setel. Tapi last lepas Nora pujuk aku cakap apa semua, Nora setuju. Dan si Nora tadi pun cuba call balik makcik tadi dan confirmkan, dia cakap bagi alamat apa semua, dan confirm Nora akan datang malam ini. Dan tiba masa waktu malam pukul 10 malam, Nora pun sampailah ke destinasi tempat alamat yang makcik tu bagi kat Nora tadi. Sampai tu, padahal si Nora dan tinggi dia tak pernah pun datang ke majlis-majlis biasa. Majlis-majlis orang yang datang ni banyak ke majlis yang dibilang yang terbaik lah, majlis-majlis orang kaya. Tapi apabila orang turun kereta, dia ingat lihat rumah makcik tu memang
terkejut. Semua ada yang terkejut. Sebab apa? Memang betul-betul mewah rumah macam tu. Memang macam istana. Setengah orang cakap macam lebih kurang, kalau korang pernah dengar, macam Kelly Castle kat Perak. Lebih kurang macam tu lah rumah macam tu, dengan lampunya, rumah cantik lah, hiasan je macam rumah istana. Dan orang pun macam orang dan Syam ni dah rasa pelik lah, tak sedap hati, tapi dah sebab janji dengan makcik tu terpaksa pergi juga lah. Diorang mula-mula tu dah rasa tak sedap hati lah bila sampai kat rumah tu. Diorang pun Masuk tu tak jumpa lagi dengan makcik tu. Dia mau dengan tetamu-tetamu lain lah jumpa. Ada seorang ni macam bibi kat rumah makcik tu, bawa diorang ni pergi ke satu bilik untuk bilik persalinan, bilik lahap apa semua. Jadi untuk setting persembahan show instrumen apa semua kat bilik tu lah. Bibi ni bawa ahli kumpulan Nora ni pergi ke biliknya. Jadinya sampai ke bilik tu, masa ni diorang boleh jumpa lagi dengan makcik yang call diorang tu. Diorang sampai bilik, diorang borak-borak macam tak sedap hati apa semua. Dan di kalangan tim diorang tu rasa macam pelik je. Dan macam lain lah rasa, sebab majlis ni lain sangat, memang mewah dengar lah. Percahayaan yang gelap, dark macam tu, memang macam lain sekali, lain daripada yang lain. Tapi diorang fikir macam ni lah, mungkin diorang ni orang yang pelik sikit, yang unik, suka keunikan lain daripada lain. Diorang pun macam tu lah fikir, senang-senang nak habiskan kerja diorang je. Lepas dalam 10 minit ke 20 minit diorang duduk kat bilik tu untuk buat persiapan, tiba-tiba kup ada orang ketuk pintu bilik. Dan Nora ni buka. Punya makcik tu lah, makcik yang call Nora tadi datang. Dia datang dan salaman dengan adik-adik tim semua, termasuk Nora. Dan dia suruh Nora percepatkan lah untuk buat show. Dan Nora cakap apa semua okey pada. Makcik tu keluar. Selang 2 minit makcik tu keluar, ada pula 2 orang si gadis secantik si Molek datang masuk bilik. Dan ketika 2 orang wanita gadis cantik Molek itu masuk dan berbual dengan si Nora dan member-member ahli kru, ahli tim diorang, dalam 10 minit diorang berkenalan, bercerita. Sebab 2 orang gadis cantik Molek tu peminat tim Nora ni. Lepas tu gadis ni keluar dan ada dalam 10 minit lagi masa untuk buat show yang pertama. Sebab show dia ni dia macam 1, 2, 3 macam step, satu siap. Yang show pertama rehab, show kedua rehab, show ketiga rehab macam tu. Sampai berapa show tak tahu kah, 5 show kalau tak silap aku. Lepas 2 orang gadis cantik Molek ni keluar, member Signora dengan Syam ni dengan yang lain-lain tu sedang macam bergosip, bercerita. Syam cakap masa diorang salam dengan makcik yang tuan rumah ni tadi, tangan si makcik tu keras macam batu kan. Memang keras, memang tak rasa macam tangan manusia, memang rasa macam batu lah, keras macam benda keras. Lepas satu lagi, time makcik tu masuk bilik tu rasa panas, aura panas tu makin kuat, rasa panas dan berbau kayu-kayu macam tu, bau macam kat dalam hutang, bau macam kayu-kayu. Dan orang satu geng, satu tim ni pun dah mula tak sedap hati lah, start daripada tu. Dan si Nora pun cakap, si Nora ni mencelah, tak apa, kita teruskan je persembahan kita, habis persembahan kita balik, settlekan kerja kita je. Dan masuk untuk persembahan pun dah nak start, orang pun siap sedia dan keluar menyusul untuk pergi depan pelamin pengantin tu. Masa diorang satu tim tengah jalan untuk sampai kat tempat diorang untuk menyanyi tu, depan pelamin tu, korang tahu apa yang tim diorang ni nampak? Termasuk Nora, Syam semua terkejut. Pelamin diorang tu korang tahu tak, macam bentuk mulut manusia, wajah manusia, dan pengantin lelaki perempuan tu duduk dalam mulut tu yang macam besar macam tu, macam muka manusia, dan mulut manusia tu tenganga macam terpekik macam tu. Dan pengantin lelaki dan pengantin perempuan ni duduk dalam tu. Memang pelik lah, memang pelik habis.
Dan ting si Nora ni makin tak sedap hati. Dan orang ni pun bagi tahu ahli ting dia, tak apa, mungkin ini satu keunikan untuk bagi diorang manusia pelik macam ni. Sebab tempat diorang ni, rumah diorang ni jauh daripada bandar, daripada Pekang apa semua. Nora fikir macam tu je lah. Mungkin diorang ni manusia yang pelik dan suka benda yang unik macam tu. Tapi memang wajah tempat pengantin tu memang ngeri. Dengan macam mulut manusia yang tengah terpekik. Lepas tu ada pengantin tu, pengantin duduk dalam mulut tu. Nora pun dah ada timbang, dah mula start. Dan satu lagi aku nak beritahu, nak tambah. Pengantin diorang ni, lelaki dan perempuan ni, tak berpaling, tak berangguk, tak buat apa-apa. Macam batu, macam duduk mencakap macam ni, berhadapan, macam ni. Ni pengantin perempuan tak, dia ada duduk berhadap macam ni, duduk tenung sama sendiri macam tu. Memang pelik habis lah. Dan ting-ting orang ni pun dah rasa cuak rasa berdebar apa semua. Dah teruskan buat show, menyanyi apa semua. Sehingga dalam 1 jam ke show orang yang pertama ni. Dan orang makin ramai tetamu yang datang ke majlis kahwin. Dah sampai masa untuk rehat dulu sebelum buat show yang kedua. Masa nak habis show ni, Nora dah ada rasa pening-pening kepala, mual-mual macam tu, mengantuk apa semua, tercampur aduk lah. Dan diorang pun siap pergi masuk bilik persalinan tadi lah. Bilik yang awal tadi, bilik persalinan. Dalam bilik persalinan, ahli-ahli Nora ni tengah borak nak sembang apa, gosip apa semua. Dan si Nora ni pula, dia rasa pening, mengantuk. Dia cuba nak cari tempat yang sunyi lah. Cari tempat yang sunyi untuk dia rehat kejap, untuk bersandar. Sebab kat bilik ni sebab diorang ramai, bilik bukan yang sebesar sangat. Jadi tak selesa untuk dia nak bersandar, nak letak kepala. Jadi dia pun keluar daripada bilik persalinan dia tu, cuba melangkah cari tempat-tempat yang sunyi apa semua. Dia pun jalan-jalan, ternampak ada satu tangga. Tangga tu untuk naik ke tingkat kedua. Sebab diorang duduk di floor yang bawah, di lantai bawah. Dan untuk naik ke tingkat kedua lah, tangga tu. Dan diorang terfikir, kalau aku naik dapat rehat ke atas tingkat 2 tu, okey ke? Tak. Dan dia pun melangkah naik. Orang pun naik. Tapi bila Nora sampai je, sini dah start serang ni game. Bila Nora dah start sampai je tingkat kedua tu, memang sunyi habis. Memang sunyi sepi, tak macam suasana kat bawah langsung. Kat bawah ni macam meriah, memang huru-hara, macam riuh rendah. Bila naik tingkat 2 je, suasana memang sunyi sepi je. Macam tak wujud manusia pun kat situ. Dan masa yang sama Nora cuak, tapi dia mujur lah. Sebab dia dapat rehat kejap. Sebab situ tak bising, tak apa semua. Sebab sunyi sepi, memang sunyi sepi. Dia pun jalan-jalan tu, dia jumpa lah bilik yang tak terkunci. Dia pun masuk dalam bilik tu. Dia pun tersandar sambil berehat macam ni lah. Tersandar kat sebuah katil. Bilik tu memang lawa, memang cantik, memang siap, cuma tak ada orang. Dia duduk kat katil, dia bersandar. Last dia terlelap kat situ kan. Masa terlelap ni lah semua keseraman dia akan terjawab. Kau tahu apa jadi? Bila dia terlelap tu, dia dalam 5 minit dia terbuka mata, dia sudah dah ditindih sesuatu, benda yang hitam, lembaga hitam yang. Dan dia tak boleh nak bangun. Tindih. Dia macam mengucap apa semua, azan Allah Akbar semua, baca ayat kursi apa semua. Dan lepas ada benda tu, dia pun macam lega lah, bangun nak keluar, pop, ada lagi punya kan, sudah ada kat belakang dia. Benda tu dah ada kat belakang si Nora ni, pop, pegang si Nora macam ni. Si Nora yang baru nak bangun dan tak dapat bangun, berak. Dia pun macam meraung, minta tolong apa semua. Dan last benda tu hilang lagi. Dia pun cuba nak pergi buka pintu, kuk. Tak dapat buka pintu kan. Tak dapat, kuk. Memang tak dapat, pintu tu sudah terkunci kan.
Nora pun tak tahu nak buat apa lah. Dalam bilik tu gelap. Dia pun cuba baca ayat-ayat apa semua, ayat kursi apa semua yang dia ingat lah, yang dia hafal. Last kebetulan ada orang main buka pintu tu. Si Nora terkejut, siapa yang buka pintu ni? Dia lihat rupa-rupanya yang buka pintu pengantin perempuan kan. Si pengantin perempuan yang buka pintu, membukakan pintu untuk Nora. Dan si pengantin perempuan tu cakap kat Nora, kau buat apa kat sini? Sepatutnya kau tak boleh datang ke tingkat 2 ni. Dan kau patut turun sebab persembahan kedua dah nak start. Dah nak mula. Nora ni pun terkejut macam pengantin perempuan tu macam marah. Lepas tu pengantin perempuan tu berlalu pergi turun tangga. Nora pun keluar daripada bilik, cuba nak tutup pintu, cuba nak turun tangga. Daripada belakang si Nora dengar ada budak berlari. Dan si Nora ni dia ada sifat yang ingin tahu tu tinggi. Kemahuan untuk mengetahui sesuatu tu tinggi. Dia nampak budak tu naik satu tangga lagi ni, untuk ketiga. Dan masa budak tu naik ke tangga untuk ketiga tu, dia berhenti sekejap dan dipanggil Nora. Dia melambai Nora. Nora pun apa lagi? Dalam hati dah cuak, tapi perasaan yang ingin tahu lah. Dia pun nampak si pengantin perempuan dah tak ada, dah hilang kelibat pengantin perempuan yang tu tangga tadi. Dia pun cuba pusing balik diri dia, melangkah ikut budak yang dia nampak tadi. Dia pun melangkah naik ke tingkat ketiga. Ini lagi terkejut kan. Korang tahu apa dia jumpa? Budak tu tak ada pun. Bila dia sampai tingkat 3, memang tak ada seorang pun manusia. Dan satu lagi apa yang dia terkejut ni, kat tingkat ketiga tu adalah hutang samu, pokok macam-macam lah, macam kat dalam hutang. Memang seperti tempat tu tak ada pohon ni langsung, tak pernah diduduki manusia. Seperti tempat yang telah ditinggalkan lama, bertahun-tahun lamanya. Lebih kurang macam itulah gambaran dia. Aku harap korang dapat bayangkan macam mana tempat tu yang punya ngeri, dengan gelapnya, dengan pokok kayu apa semua, dengan macam tempat terbekalai lah, tempat tinggalan lama. Tadi tingkat 1 meriah, memang riuh rendah semua, memang suasana happy semua. Tingkat 2 sunyi sepi, tapi okey lagi, tempat semua cuma sunyi sepi tanpa manusia. Naik ke tingkat 3 macam dalam hutang geng. Nora pun apa lagi, masa dia pusing badan dia ingin turun, melangkah turun tu, dia terasa macam ada orang pegang kaki dia dan terjatuh. Mula-mula dia tak dapat bangun daripada jatuh tu, tapi dia usaha saja, last dia dapat bangun. Sebelum dia dapat bangun, apa dia dengar suara budak yang dia nampak dia mengilat. Macam tu lah lebih kurang. Orang apa lagi tergesa-gesa turun, pergi menyapa ke bilik dia. Dan dia buka pintu bilik persalinan dia. Dan si Nora buka pintu bilik persalinan dia. Lagi dia terkejut kan. Kau tahu apa? Si Syang sedang menangis di tengah-tengah ahli ting diorang. Betul-betul menangis si Syang. Dia terkejut, si Nora terkejut. Dia dah lah cuak dengan apa yang berlaku kat dia di atas tadi. Tunggu-tunggu buka pintu, si Nora sedang menangis, macam sesuatu yang tengah berlaku. Lepas tu dia pun masuk, tutup itu. Persembahan tinggal tak berapa minit lagi, dalam 10 minit macam tu untuk buat persembahan kedua. Si Nora ni masuk dan duduk kat Syam. Dia macam belai-belai Syam apa semua. Dan Syam tu pun cerita. Macam tu lebih kurang lah. Syam tu cerita kat Nora dan ahli grup ni semua. Sebab Syam tu pun baru sampai dalam bilik tu juga dan terus menangis, terisak-isak macam tu. Lebih kurang. Dan korang tahu apa jadi? Apa si Syam tu cerita kat ahli tim dia. Sebab si Nora ada masa siap persembahan pertama, si Syam ni tengah sedap bergosip ni, berborak dengan ahli tim dia semua. Last dia perasan si Nora tak ada. Dan dia tengok
waktu untuk persembahan kedua tinggal tak banyak lagi, tinggal dalam setengah jam macam tu. Dia pun cuba dah keluar untuk mencari si Nora. Dia melangkah naik dekat kedua. Korang tahu masa dia melangkah naik dekat kedua tempat Nora tu, tapi masa tu Nora kat dalam bilik. Tak tahu Nora kat dalam bilik ke kat atas tu, antara dua tu lah. Masa dia sampai ke kat kedua tu, dia nampak pengantin perempuan yang sedang, pengantin perempuan pakai serba-serbi hitam. Satu lagi info aku lupa nak beritahu masa mula-mula. Pengantin perempuan pakai gaun hitam, serba-serbi hitam, macam dalam cerita Insidious tu. Yang pakai pembunuh pakai gaun hitam yang tua tu. Dan si suami pula pakai macam Pak Arak zaman dulu-dulu, zaman Ottomania. Zaman dulu lah, zaman dengan serbannya besar macam tu, macam orang zaman dulu lah, dengan jubah macam tu. Pelik lah situ lah. Dan masa Syam, dia sama cerita kita pula. Masa Syam ni naik dekat dua tadi, dia nampak si pengantin perempuan kat depan, kat ujung tu, dengan serba-serbi hitam tengah berpaling ke sana, membelakangi dia. Dia hanya dapat belakang je. Si Syam ni nampak belakang. Si Syam cubalah mendekati pengantin perempuan tu, geng. Dan dia bila sampai dekat, si Syam ni ingin menyapa lah perempuan tu. Tiba-tiba masa Syam tu menyapa tu, perempuan tu berpaling. Korang tahu apa? Muka sebiji hantu, geng. Memang hantu, memang pontianak rupa memang menakutkan. Dan Syam tu pun macam terpekik, macam tu. Dalam keadaan dia terpekik tu, dia disampar pula oleh seseorang di bahu dia. Rupanya yang menyapa dia tu seorang penjaga kawasan tempat tu lah. Penjaga tu cakap, marah pula kat Syam ni, kenapa kau naik ke tingkat 2 ni? Syam cakap, saya sedang cari Nora, worker list kumpulan kami. Dan si penjaga tu cakap, korang tak boleh naik tingkat 2 atau tingkat 3, korang hanya boleh stay dekat bawah je. Dia macam marah. Si Nora tu pun macam terus lari tunggu tangan pun masuk bilik. Itulah sebab dia menangis. Dan selepas si Syam ni cerita kat Nora dan tim, si Syam ni dah nak tarik diri daripada buat persembahan, sebab dia dah rasa sesuatu. Dan si Nora pun bagi tahu lah cerita dia kepada semua. Sampai habis cerita dia bagi tahu tu, dia cakap, kita memang akan keluar, tapi sebelum kita keluar, kita kena habiskan persembahan ini dulu. Kalau aku rasa kalau kita tak habiskan persembahan ini, mungkin kita tak akan keluar selama-lamanya. Mungkin kita akan berada di sini selamanya. Sebab sini aku rasa di sekeliling kita ni pun tempat apa aku tak tahu. Si Nora tu bercakap macam tu. Dan si Syam ni pun nak tak nak je, tapi terpaksa juga pergi keluar buat persembahan yang kedua. Tengah-tengah dia orang buat persembahan, dah start pukul 10. Persembahan pertama 1 jam, dari pukul 10 sampai ke 11, betul tak? Lepas tu rehat dalam 1 jam pula, kira ni pukul 11 untuk persembahan kedua. Untuk persembahan kedua ni, bila diorang masuk je stage, tempat diorang nak buat persembahan, buat show tu, dalam pukul 11 lebih tu, orang macam tengah datang, ramai betul, macam tengah makin ramai, makin lama, makin dia menyanyi, makin ramai lah. Makin suasana tu makin meriah. Dan diorang ni macam tim si Nora ni macam kat tengah-tengah kerumunan ahli tetamu yang datang. Jadinya si Syam ni dah macam dah roja, dah cuak apa semua dah ni. Dah sampai pukul 1 pagi tu, orang tengah datang makin ramai. Orang dah start pelik lah. Makin lama, kau tahu tak, sebab Nora dan tim dia dari pukul start persembahan kedua direct sampai pukul 1, tak ada waktu rehat, direct persembahan. Kira macam tu lah, orang makin ramai. Dan suara si Nora ni ada ketika tu terhenti seketika. Dan masa suara terhenti, kau tahu apa jadi? Semua tetamu tu yang sedang berjoget, bertari, beria apa semua tu, berpaling ke arah tim diorang dengan muka yang bengisnya, yang menakutkan, yang mukanya marah, mukanya bengis, macam tu lebih kurang. Semua
tetamu situ lah berpaling ke arah mereka. Dan orang pun terpaksa, walaupun dah serak-serak basah suara dia, terpaksa teruskan nyanyi yang tu. Orang nyanyi, dan dalam masa yang sama ahli-ahli tetamu yang datang ni pun turut menyanyi sambil menyanyi sambil, sehinggakan suara Nora dan tim Nora ni tergelang, diasyikkan dengan suara-suara tetamu tu sendiri. Dan tibalah satu saat yang paling menyeramkan kan. Ini aku rasa siapa dengar memang tak tidur kalau dia makan Nescafe dekat pukul 12 malam. Kau tahu apa jadi? Dalam tengah-tengah menari tu, si perempuan ni pakai skirt, orang macam Arab macam tu pakai skirt, yang lelaki tu pakai seluar. Betul tak? Tengah menari ramai-ramai, orang tengah ramai. Dah masuk kedua ketiga ni, makin lama makin ramai. Tahu tak apa yang si Shan ni nampak? Dalam tengah-tengah diorang menari, ada tetamu dari perempuan ni tengah menari, tengah berseronok dengan apa, sampai terselelak kain skirt diorang tu, terselelak kain skirt diorang tu. Korang tahu apa si Shan nampak? Si Shan nampak kaki diorang bukan kaki manusia kan, tapi kaki macam kaki kambing atau kuda atau lembu macam tu, berbulu dan tumit macam tu, tanpa selipar. Masa kain tetamu tu datang tu, diorang menari tu berselak. Dan itulah si Syam nampak. Dan si Syam terus cuik Nora, dan Nora pun macam bagi isyarat mata yang dia pun dah tahu apa yang si Syam nak bagi tahu kat dia. Dan Nora teruskan, pas Syam pun berbisik dekat si Nora ni, berbisik dekat si Syam, cakap kalau kita nak selamat di tempat ni, kita kena habiskan persembahan ni sehingga subuh. InsyaAllah jika azan subuh mungkin kita akan selamat. Orang teruskan, tapi dalam masa tu orang teruskan ni, suara Nora dan tim ni dah tenggelam lah geng. Yang dengarnya hanya suara ahli tetamu ni. Maksudnya kat sini, semua tetamu yang datang kat majlis tu, makin malam makin ramai, lewat makin ramai tu, semuanya jin geng. Diorang di tengah-tengah kerumunan makhluk jin geng, di majlis pernikahan jin geng, semuanya jin geng. Memang ngeri. Sampai satu tahap dalam pukul 3 lebih macam tu, si Syam ni pensang. Dah tak terdaya dengan mengantuk, dengan takut, dengan cuak apa semua sudah ada, sampai pensang di atas riba si Nora ni. Dan Nora dengan ahli yang lain pun macam cuak lah, sebab semua diorang tengah-tengah, semua makhluk jin tadi mengiringi diorang dengan ramainya jumlah diorang tu. Orang makin cuak, tapi terpaksa teruskan. Tapi diorang dah tak berani nak menjenguk mata ke atas. Diorang hanya menunduk macam tu je, buat persembahan dalam keadaan menunduk macam tu. Lebih kurang macam tu lah. Tiba-tiba semuanya terhenti. Semua keadaan terhenti. Yang riuh rendah, yang sedang berjoget apa semua tak terhenti. Dan dalam keadaan waktu terhenti, semua terhenti menari, berjoget apa semua tu, semua tetamu yang hadir tu memandang, menatap ke arah ahli kumpulan si Nora ni dengan muka yang bengis, yang marah, yang kecewa, yang pedih, yang apa lagi, yang menakutkan, yang menyerangkan. Lebih kurang semua menatap. Dan kumpulan Nora ni macam sampai ada yang tercirit apa semua, bergetar-getar lah diorang ni. Diorang kat tengah-tengah, semua memandang diorang. Dan diorang tak, sedangkan tim Nora ni tahu yang memandang diorang tu bukan manusia, tapi jin. Kalau korang kat depan tim Nora ni, apa korang akan buat? Tapi nasib masih lagi menyebelahi Ding Sinora ni. Tiba-tiba korang tahu apa? Satu persatu makhluk-makhluk jin ni keluar. Jalan keluar, melangkah keluar. Dan dalam
masa yang sama Nora nampak keadaan tengah reda sikit. Dia pun dengan alih kepulan dia, tanpa melengahkan masa, ambil kesempatan itu terus melangkah keluar. Dia keluar kat pintu tu, alhamdulillah mujur ada seorang ustaz yang sedang menyambut orang. Rupanya time waktu makhluk jin tu terhenti berjoget menari apa semua, waktu tu adalah azan subuh. Dan alhamdulillah mujurnya ada seorang ustaz yang sedang berjalan untuk pergi masjid, tiba-tiba terserempak dengan kumpulan si Nora ni. Dan masa terserempak dengan si pak ustaz ni, dia tak sempat cerita apa-apa, tapi ustaz ni sudah tahu lah dengan keadaan rumah tu, sebab dia penduduk setempat. Dan si Nora berpusing ke belakang, tengok ke belakang dia. Korang apa tahu, rumah yang besar, yang sergah, yang indah, yang macam istana Kelly Castle tadi, taklah seindah itu, geng. Rumah tu hanya rumah banglo biasa, dan rumah yang usang dan dipenuhi semak, dan di dalam nampak daripada tingkap tu penuh tulang belulang. Tempat macam tempat tu tempat pemujaan syaitan dan jin-jin, geng. Korang tahu tak? Dan alhamdulillah ustaz tu dapat selamatkan orang. Semua ahli kuburan selamat, keluar dengan selamat. Dan kisah pun bersurai. Tapi geng, tak habis sampai di situ saja, geng. Keesokan harinya si Nora membatalkan semua tempahan untuk nyanyi yang di majlis-majlis perkahwinan selepas itu, dan membubarkan kumpulan dorang. Menggubarkan kumpulan dorang ni, geng. Selang 3 bulan lepas tu, korang tahu apa jadi? Si Syah ni mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kisah benar, geng. Si Syah ni mati selang 2 bulan daripada kejadian yang dorang alami tu. Sebab masa keluar dari tempat tu, si Syah lepas tu macam ada sakit sikit lah, campur macam sakit diri apa semua, last lah membawa kepada kematian. Muat itu adalah sabit. Mungkin itu dah ajar dia daripada Allah, betul tak? Tapi itu adalah sabit, sebab dan sabitnya. Dan semua orang datang ke majlis pengebumian si Syam ni, geng, termasuk Nora. Dan korang, masa Nora ini melangkah balik, korang tahu apa Nora nampak, geng? Seriau bulu rumah aku, geng. Ini kisah betul, geng. Si Nora nampak makcik yang kau dia hari tu, dan yang masuk bersalang dengan dia dalam bilik itu, hadir juga dekat perkuburan si Syam tu, geng. Dan start hari tu memang Nora dah pencing betul-betul besar daripada industri nyanyi untuk majlis kahwin ni. Dan cerita pun sampai di situlah, yang si Nora ni cerita kepada wartawan tadi, si Khalid tadi. Dan satu lagi aku nak tambah, si Khalid tu ada cakap dalam satu artikel, rupa si Nora semasa dia menjadi penyanyi dengar. Sewaktu si Khalid pergi rumah si Nora ni, memang jauh beza. Sebab tu si Nora tak bagi si Khalid ni rakam video, dia just bagi rakam audio. Memang nampak jauh beza, geng. Si Khalid ni cerita, sebab dulu si Nora ni gemuk, macam berisi macam tu lah tubuh dia. Tapi masa si Khalid pergi rumah si Nora ni, Nora kurus kering. Aku dah kurus, tapi si Nora tu kurus lagi, geng. Dan cerita pun selesai sampai di sini dulu. Kita minta semua saudara-saudara kita kat Malaysia dan kat mana saja dijauhkan daripada gangguan-gangguan makhluk-makhluk halus ni. Aku tahu, aku percaya, dan ni wujud ada di sekeliling kita. Cuma kita minta dengan Allah, semoga dijauhkan daripada makhluk-makhluk ini. Dan setakat ini dulu,
Dan sampai di sini dulu video kali ni, geng. Aku harap video ni dapat mendirikan bulu roma korang. Dan kita akan InsyaAllah akan ada video baru lagi untuk korang. Ingat satu je, walau takut macam mana pun kita kepada sesuatu tu, janganlah sesuatu tu melampaui ketakutan kita kepada Allah. Hanya Allah yang berhak kita takut, geng. Hanya Allah yang berhak untuk kita takut. Dia pencipta segalanya. Hantu, iblis, syaitan, pencanak kita sendiri, mereka, binatang apa semua, dimensi ini, semesta ini, dunia ini, semua Allah kita. Kita tak boleh takut benda lain lebih daripada takut Allah. Setakat ni dulu video kali ni. Dan jika ada kesalahan daripada aku, penyampaian aku, yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu datang daripada aku sendiri. Dan kita bersurai dulu dengan akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan video lebih menarik, lebih gempak untuk korang, geng. Dan jangan lupa yang paling penting, subscribe, like, share dan tinggalkan komen korang di bawah dan turn on notification titik. Okay, geng. Video serang bersurai. Ciao.